Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu akan bagi tahu dahulu bahawa soalan bab 6 ini adalah soalan pilihan ya, soalan pilihan bahagian B kertas 2. Dalam kertas 1 pun mungkin ada juga masuklah, tapi sedikitlah pengetahuan itu je kan. Okey, cuma dalam bab kertas 2 bahagian B dia soalan pilihan, tapi kalau kamu jawab soalan ini kamu akan dapat 10 markah lah. 10 markah ya. Nanti cikgu akan terangkan secara detail di mana markah-markah yang kamu boleh ambil tu ya. Cara kita membuat macam mana, cikgu akan terangkan satu-satu. Okey ya. Okey, sekarang yang ni hukum linear kan. Okey, hukum linear. So macam mana kita mau selesaikan soalan begini ya. Okey, ini untuk soalan Kelantan ya. Okey, kalau kita baca jadual 1 di bawah menunjukkan nilai untuk 2 pemboleh ubah. Kita ada pemboleh ubah. Okey, sekejap Kita ada pemboleh ubah X dan Y di sini ya. Ini soalan. Okey, lepas tu dia ada bagi persamaan. Persamaan ini kita akan ubah dia. Kita akan ubah jadi bentuk persamaan linear. Dalam bentuk persamaan linear, mesti kamu kena tahu tukar persamaan ini ya. Kita kena cari Y besar apa, kecurunan X besar tambah C. Ini kena tahulah. Kita kena tukar yang ini. Tapi kalau di sini dia tidak beritahu apa dia punya ni. Ada dia beritahu? Tidak ada kan? Okey. Bina satu jadual bagi nilai pemboleh ubah yang sesuai. Dia cakap dia yang sesuai. Jadi yang ini kita kena tengok ubah yang ini kepada bentuk linear. So cara dia, cikgu ada yang mau masuk. Ada yang masuk. Sekejap. Okey, Muaiman, Nabila, Syadan. Sekejap ya. Okey. Okey. So jadi macam mana kita mau tukar ini? Dia cakap di sini kalau soalan 1 dia ni berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai-nilai pemboleh ubah yang sesuai. Dia bagi sini markah 1. Kalau markah 1 ni maknanya kita akan ubah salah satu sahaja di sini ya. Sama ada X ataupun Y. Okey, tengok. Kita akan tengok yang inilah. Apa yang kita akan dapat. Cuba kita tengok ya. Okey, so kita ada persamaan. Kita ada persamaan Y tolak N kuasa 2 sama dengan M per X. Okey, kalau kita tukar, okey, N kuasa 2 ni pindah sebelah. Jadi Y sama juga dengan M per X tambah N kuasa 2. So jadi bentuk dia beginilah. 1 per X, M ni letak depan ya. So sini Y. So inilah yang kita panggil M, Y huruf besar. Kita ada bentuk AM tambah C. So jadi kita punya Y besar kita ialah Y. Lepas tu kita punya MM lah juga kecurunan. X besar kita 1 per X. So yang berubah ialah pemboleh ubah X di sinilah. Kita nampak kalau Y dia tidak berubah, Y sahaja kan.
Tengok persamaan dia di sini. C kita ialah, Cikgu ada yang mau masuk. okey. Admit. Okey. Okey, yang baru masuk, kita tengah bincang soalan soalan Kelantan ya, soalan 1. Okey. So selepas kita dapat persamaan daripada persamaan tidak linear. Yang ini persamaan tidak linear, tidak linear. Okey, yang ini yang kita dapat ni persamaan linear lah sudah. Kita sudah tukar. So ini persamaan linear. Ya. So apa yang berubah ialah yang ini 1/x di sini ya. So jadi y tetap sama. Yang tidak sama ialah 1/x. Kalau ni kita akan tekan kalkulator lah ya. Kamu tekan kalkulator. Kalau di sini x, data dia bagi sini x. Okey, data baru kita 1/x untuk bentuk linear. So yang ini tidak linear ya. Kalau ini tidak linear. So jadi kita akan tekan kalkulator 1 per. So kalau jadual baru nanti 1/50 1/5. 1/5 berapa? Boleh bagi jawapan. Siapa sudah buat? Siapa sudah buat? Kamu tekanlah ya data, tengok soalan, tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.0 ya di situ. Lepas tu 4.0. Kemudian 6. Kalau ada data yang silap boleh bagi tahu ya. Kalau kamu sudah kira lah ya. Kalau tidak sama. 10.00 12.5.0. Kalau yang data ni kamu ambil 2 titik perpuluhan ya, 2 tempat perpuluhan lah ya. So jadi di sini y kita data yang tidak berubah, y ialah data yang tidak berubah. So 0.36, ambil jadual yang itu semula ya. Ini untuk memudahkan sahaja kita mengisi buat graf nanti. 0.36, 0.58, dan 74, 94, 1. Kosong 8 1/30. Okey, di sini markah dapat ialah kamu dapat di sini N1. Satu markah lah soalan A ya. Yang berubah 1/x di sini. Okey, kemudian soalan seterusnya. Plot nilai-nilai tersebut dan seterusnya lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Okey, biasanya kalau lukis graf ni markah dia 3 ya. Markah dia 3, nanti cikgu bagi tahu di mana markah dia. Di mana penilaian markah tu akan dapat. Cikgu akan bagi tahu. Okey, 3 markah di sini. Okey, so jadi okey. So di sini ada graf cikgu sediakan. So kita akan buatlah. Cikgu akan tunjukkan. Kita akan buat graf lah di sini ya. Okey. Okey, paksi Y, paksi X. Paksi X kita 1/x tadi. Yang ini tidak berubah, Y. Okey, kita kosong. Lepas itu, soalan dia di sini. Ini soalan okey jugalah di sini.
Biasanya soalan B ni dia ada bagi tahu syarat skala. Ya, skala dia bagi tahu 2 cm mewakili berapa unit. Tapi untuk soalan ini dia tidak bagi tahu. Dia tidak bagi syarat lah. So jadi kita kena buat sendirilah mengikut data yang di sini. Okey, kalau kamu tengok di sini untuk paksi X ini, okey, paksi X ialah yang ini, paksi X. Tengok 2, 4, 6. So kamu boleh guna 2 cm sama dengan 2. Begitulah ya. Okey. Jadi kita buatlah paksi X 2. 2, 4. Ni kalau petak besar ni 2 cm ya. So jadi sini 2 unit, sini 4 unit, 6 unit, 8, 10, 12, 14, 16. Buat je begitu ya. Okey, kemudian paksi Y. Paksi Y pun dia tidak bagi tahu, cuma kamu tengok di sini ada 0.3, 0.5, 0.7, 0.9. So jadi kita akan guna unit yang sesuai lah kan. So jadi kalau 2 cm daripada 0 ke sini ialah 2 cm, kita akan guna 0.2 ya. Okey, lepas tu di sini 0.4, 0.6, 0.8. Okey, boleh tutup mic dulu ya yang ni. Nanti kalau cikgu tanya baru buka mic ya. Okey. 2, okey. 4. 1.8 dan 2.0. Okey, sudah dapat yang itu. Tapi data kita sampai 1.4 sahaja. Tidak sampailah 1.3 ya. Okey. Kemudian kita plot data tu ya. Okey, kita plot data daripada mana dulu ni? Kalau ini 2, paksi X 2, lepas tu Y kita 0.36. Okey. Cikgu kena tunjuk dulu. Okey, kalau kita ada 2 daripada 0 ini, sorry. Kita ada 2 sekejap ya. 0.2 ada 10 petak. So kita akan dapat petak kecil ini sama juga dengan 0.02. So jadi nanti kalau naik satu petak dia akan jadi 0.22. Naik satu petak lagi 0.24. Begitulah ya. Cara dia. Ini cikgu kena beritahu juga, nanti ada yang tidak tahu ya. Okey ya, dapat sudah ini untuk yang petak kecil ya. Ini untuk petak kecil 0.02 ya. Okey. Lepas tu dia tanya kalau 2 dapat 0.36. Kalau cikgu zoomkan di sini 0.36, di tengah-tengah sini 5, 0.3. Dia ada 5 tu kan, 0.2 kan. Dapat sini 0.3, 0.36. Sini naik 2, naik 2, naik 2. So di sini ialah 0.36. Boleh dapat Okey, 0.36 di situ. Okey, so jadi kita tick lah. Tick warna biru. Okey, 2 kita tick di sini. Zoom lah. Di sini. Kena tepat tick dia ni. Kalau kamu tick salah, maknanya ada markah akan ditolak. Okey. Okey, satu sudah settle. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua 4, 0.58. 4, 0.58. Dia di sebelum 0.6. Sebab
58 kan. Okey, dia di sinilah. Ya. Okey, dia di sini. Zoom. Okey. Sinilah. Okey. 0.58. Okey. Kemudian 6.67. 6.67 pakai X dahulu kita Cikgu tengok. ada yang mau masuk. Ada yang masuk. Sekejap. Nah, Hazal. Okey. Sekejap ya. Okey. Bolehlah kita teruskan ya. Okey, seterusnya 6.67 paksi X ya. Paksi X 6.67. Di sini jarak 2 cm ialah 2. So jadi 2 bahagi 10. Ada 10 kotak kan? 2 bahagi 10 bersamaan juga dengan 0.2. 0.2 untuk paksi X untuk petak kecil ya. Petak kecil. So kalau 6.67. So kalau di sini 6.2, 6.4, 6.6. Kalau 6.67, letaklah di tengah-tengah. Cikgu zoom. Gini ya. Sini 6.2. Okey ya. Sini 6.4, 6.5, 6.7. Kita tidak tahu. 7 itu di tengah-tengah. So di tengah-tengah lah ya. Okey. So jadi dia di tengah sini. Ya. Di sini ya. Boleh ya? Sebab di sini 7. Di sini 7. Jadi kalau 6.67, di situlah yang cikgu tik merah tu ya. Okey. Kemudian kita tengok 0.74. 0.74. 0.74. Cikgu sudah bagi tahu. Di sini 7. 0.7. 0.7. 4 naik 2. Di sinilah 0.74. Okey. Okey, di situ. Situ kita ambil ni. Di mana? Okey. Sini. Okey, kemudian naik atas. Cikgu tik lah. Okey, kena teliti lah. Ini di tengah-tengah sini ya. Okey. Kemudian cikgu zoom. Okey. Tik deh sini. Okey. Baru betul tanda dia dia di tengah-tengah lah sebab kita tidak tahu 6.67 tu di mana. So letak di tengah-tengah situ ya. Okey, seterusnya. Okey, padam. Okey, seterusnya 8.33. Okey, 8.33. 8.33. Okey, cikgu bagi tahu sini ialah 8.2. Oh, sorry. Okey, kita ambil garis dulu sekejap Okey. Okey, 8.33 di sinilah. Letaklah di tengah-tengah sebab 8.2, 8.3. Di tengah-tengah tu lah. Okey, kemudian kita tengok dia punya ni 0.94. 0.94. Okey, 0.94. Okey. Senang je ni kan. 9 di sini sudah. 0.9. 4 naik 2. Okey. Kemudian ambil pembaris. Kita tik di sini. Okey. Lepas tu naik. Di mana dia?
di tengah-tengah. Okey, sinilah. Okey. 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 Lepas tu tik lah. Okey. Okey, sudah dapat di sini. Kemudian 10. Okey, senanglah 10. 1.08. 1.08. Kalau 8 ni dia naik 4. Naik 4 di sini. 4 kotak. So sini 1.08. Okey, senang. Lepas tu 10. 10 ni garis yang gelap ni lah ya. Senang lah. Okey. Okey. Kita buat di sini. Okey. Lepas tu zoom. Buatlah sini. Okey. Okey. Last 12.5, 1.3. Okey, 1.3. 1.3 senang. 1.3 senang. Sini. Sini ya. 1.3. Okey. Lepas tu 12.5 dia minta tadi kan. 12.5. 12.5. Kalau 12.5, sini 12.2, 12.4, di tengah-tengah. Sinilah. Okey. Sebab di sini 13. Okey. Lepas tu kita kita tik lah. Okey, ni di tengah-tengah. Lepas tu kita ambil ni. Ambil tengah-tengah. Sorry. Sini, tengah-tengah. Okey, kita dapat sinilah. Okey. Okey, settle. Di sini settle. So, jadi cikgu terangkan di mana dapat markah untuk graf 3 ni ya. Okey, kamu lukis paksi Y dengan skala yang sesuai. Okey, kalau dia bagi syarat, ikut syarat dia lah. Yang ini soalan ni tidak bagi syarat. Jadi kamu buat skala sendirilah di sini kan. Okey, lepas tu buat paksi X. Okey, kemudian plot satu titik di sini. So, itu baru dapat markah 1. Satu markah. Lepas itu dapat satu markah lagi. Kamu plotkan mengikut kamu punya data. Okey, data yang inilah yang kamu tulis ni. Sini ada markah 1 kan. Ikut data ni. Kena ikut data di sini. Jadual ni. Walaupun data kamu salah di sini, tetap kamu dapat markah juga. Mengikut yang kamu plot tu lah di sini. Itu pemarkahan SPM ya. Walaupun data kamu salah, tapi kamu plot ikut ada 6 plot di sini, dapat satu markah lagi. Kita akan tulis itu N1. Ya, N1. Dapat satu markah. So, dapat 2 markah lah di sini. Senang kan? Okey, seterusnya. Markah terakhir ialah markah kita buat garis. Penyuaian terbaik. Okey. Dapat garis penyuaian terbaik. Kalau di sini cikgu dapat, kita akan dapat okey, cikgu padam dulu ni. 1.8. Okey, 1.8. Okey. Okey. Kita buat
kamu kena seimbangkan dia punya ada di atas dan ada di bawah. Ikutlah berapa titik yang di atas. Yang penting dia seimbang. Okey. Kalau gini, kita cubalah buat garis. Okey. Okey. So, dapat beginilah. Satu di atas, satu di bawah. So, seimbanglah ni. Lepas tu, kamu tengok di sini. Terus tentukan pintasan C dia berapa. Di sinilah. Sini. Sini ialah kalau bentuk koordinat 0.18. Koordinat Okey, so pintasan C pintasan Y kita, C kita ialah 0.18. Okey, lepas tu kita mau tentukan kecerunan. Kamu mau tentukan kecerunan pun boleh. Okey, kita tentukan kecerunan dahululah. Okey, kita tengok di sini yang kena ialah yang ini kamu boleh ambil. Titik yang kamu kenalah. Yang ini. Kalau ikut di sini data yang untuk kira kecerunan M ialah ni boleh ambil dengan yang kita ambil ini ataupun cuba kita kira ambil yang pintasan Y dia ni. Yang di sini. Okey. Kalau kita ambil yang ini, yang 10 ni kita dapat okey. Koordinat dia ialah 10. Lepas tu Y dia 1.08. Okey, so kecerunan ialah 1.08 tolak ni Y di sini, tolak dengan Y yang di bawah ni. 0.18 bahagi dengan 10 tolak 0. Kamu akan dapatlah kecerunan di sini. Tolong ni dulu. Bagi cikgu ni. Tolong kira berapa jawapan. Ada kalkulator kan? Tolong bagi cikgu. Cikgu garis dulu sini . Kamu boleh buat garis juga untuk kita tanda sini dengan yang di atas ni. Okey. Okey. So berapa jawapan kamu dapat kira? Tolong bagi tahu. Tidak respon. 1.062 cikgu. Sekejap. 1.062 062. Ulang semula. 1.062. Terlalu jauh dia punya kecerunan di sini . Kecerunan yang sepatutnya kita kena dapat minimum 0.09. Itu maksimum, minimum 0.07 kecerunan. So kalau ni kita akan ambil yang ini sekejap. Data dia kita ubah. Ni. Ya. So okey. Nanti dulu kita cari kecerunan sekejap . Sekejap.
Kecurunan. Okey, markah terakhir ialah kamu buat base garis lurus terbaik ni, ada buat satu garis lurus begini seimbang. So kamu akan dapat satu markah lagi lah di sini ya. So dapatlah complete lah 3 markah di sini ya. Okey, itu sudah settle. Cuba kita tengok soalan apa dia minta. Apa lagi dia minta ya. Dengan menggunakan graf di B, okey, kita kena gunakan maklumat di graf B ya untuk mencari nilai M dan nilai N di sini. Okey, kalau persamaan yang dia bagi, okey, kamu salin. Okey, ini kamu sudah buat di sini. Okey, kamu sudah buat di sini. So kamu salin semulalah di sini ya. Garis linear tu Y sama juga dengan MX 1/X tambah N kuasa 2. Okey, kalau kamu buat yang ini, so ini tidak ada dalam soalan kan? So kamu otomatik akan dapat satu markah di sini. Pengetahuan ya. Okey, dapat satu markah. Salin soalan ini, dia punya persamaan. Maknanya kamu kena buatlah daripada persamaan yang soalan. Kamu dapat ini, okey, dapatlah. Okey, soalan dia tanya suruh cari nilai M dengan nilai N di sini ya. Nilai M dengan N. Okey, M ialah kecerunan. Okey, kalau ikut bentuk arm kecerunan kan? So kamu kena cari kecerunan. So jadi cari kecerunan. Kalau ikut di sini kita akan ambil yang ini ya. Sekejap, cikgu tunjuk. Kamu ambil data yang ini. Ini cikgu bulatkan ya. Warna hitam. Okey, ini cikgu padam dulu. Okey. Cikgu ambil data yang ini dengan data yang ini. Yang cikgu bulatkan itu ya. Yang cikgu bulatkan, kamu tengok. So koordinat yang itu. So koordinat yang pertama dan koordinat yang terakhir. So kalau dalam jadual, kamu ambil yang inilah. Ya ni. Ya ini dengan yang ini terakhir. Okey. So jadi kita buat Y dahulu. Y 1.30 tolak dengan 0.36 bahagi dengan 12. Okey, 12 50 tolak dengan 2. Okey, cuba tekan kalkulator bagi jawapan dengan cikgu. Berapa jawapan? Berapa titik perpuluhan yang mau diambil nih cikgu? Ambil 2 titik perpuluhan. 0.09. Okey, good. 0.09. Okey. Dalam skema sebenar, dia akan bagi jawapan 0.08, tapi dia ada tambah tolak 0.01. Okey, ini jawapan dalam skema. Okey, ini jawapan dalam skema. So maknanya apa maksud dia tambah tolak 0.01? Jawapan boleh diterima bila 0.09 atau kamu dapat jawapan kecerunan 0.07 tolak 0.01 ya. So boleh diterima. So ada 3 jawapan yang boleh diterima di sini. Kalau jawapan yang di atas tu memang tidak boleh lah. Jawapan dia 0.06 tidak boleh diterima. Kecuali dia akan dapat juga markah follow through. Follow through maksud dia apa data kamu yang kamu ambil di dalam graf. Dalam graf pemeriksa akan tengok kemudian betul apa yang kamu kira tu, dan kami kira juga ikut kalkulator jawapan yang sama. So dapat jawab markah juga. Markah follow through lah ya.
Kita panggil markah follow through. Okey. Seterusnya. Okey, dapatlah sudah ya. Ini kecurunan M ya. Okey, kemudian N. N ini, okey, kalau tengok sini N ialah DC. C ni ialah pintasan Y. N. So, sekejap. Masih ada dengan cikgu. Aduh.